Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, anak-anak murid cikgu Waalaikumsalam, sekalian. Cikgu. Okay, Nana, Fakrul. Tadi Aziz ada masuk tadi ni. Okay, kita tunggu saat. Okay. Hari ini 15 hari bulan 7 2021. Negeri Perlis insyaAllah masuk fasa 2 COVID ni. Okay, kita akan bersekolah selepas cuti Hari Raya Haji. Tunggu pengumuman KPM Menteri Pelajaran kalau dibenarkan selepas cuti Hari Raya Haji. Kita akan bersemuka semula, tapi sama ada semua tingkatan ataupun tingkatan peperiksaan kita belum tahu lagi, tapi cikgu rasa kelas peperiksaan tingkatan 5 dengan 6 dulu yang masuk. Kalau yang lain tak masuk, masih lagi PDPR macam biasalah. Okay, Alhamdulillah pagi ni kita nak sambung bab pemasaran kita. Okay, bab pemasaran. Bab yang terakhir dalam tingkatan 3. Pemasaran lah. Bab pemasaran. Itu kita telah tengok sedikit separuh daripada nota-nota yang cikgu berikan. Okey. Nota yang cikgu berikan separuh-separuh, ada lagi yang kita tak terokai. Okey. Kita tengok pada nota kita. Okey. Itu kita sampai kepada pengiklanan lah. Siapa ingat? Kita sampai tamat mana? Lena, ingat tak? Minggu lepas. Sampai sini. Tani ya? Okey, Ya. sampai tani. Fakrul, macam mana? Sampai tanah? Saya tak tahu, tak masuk kelas belum ni. Oh ni, saat lagi Fakrul ambil dia punya apa? Cikgu bagi dia punya nota tu kan dalam WhatsApp kan? Nota tu ada tu dalam WhatsApp, boleh check tengok. Kita sampai tani lah. Okey. Lepas tu cikgu nak tunjukkan contoh-contoh iklan yang menarik perhatian. Okay, contoh kita tengok lah. Sambil tu kita tengok. Okay. Sambil tu. Iklan salah satunya ialah iklan Polydent. Okay, Polydent. Tahu Polydent? Iklan Polydent. Kalau ubat gigi je. Bukan ubat gigi. Ini bukan ubat gigi. Ni gen toto lah macam cikgu ni. Jenis tu gigi tak ada. Gigi tak ada. Gigi palsu semua. Lepas tu nak pakai gigi palsu tu lah. Gigi semua dia buang. Lepas tu nak ganti dengan gigi palsu. Okay. Tengok. Tengok dia punya iklan dia lah. Lebih kurang dalam berapa second lah? 20 second lah. Tak, kita tengok. 20 second lah. Iklan ni dalam dia ambil masa lebih kurang 20 second saja. Okey, 20 second ni cuma ditunjukkan gambar kotak Polydent, lepas tu gigi palsu tu yang ada dalam kotak tu, gigi palsu. Lepas tu dia ada dia punya kata apa? Cecair dia nak jual tu.
Polident tu pembersih gigi palsu. Gigi palsu tu ada juga keluaran dia dan ada juga keluaran-keluaran yang lain, kan? Okey, lepas tu dia gunakan, dia lebih kurang macam Maggi mee ke, Maggi mee. Ni Maggi mee 2 minit masuk kan? Hampa duk masak Maggi 2 minit lebih ke kurang? Maggi 2 minit Ni hak ni dia nak bersihkan gigi palsu, dia perlukan masa lebih kurang 3 minit. Ni iklan Polident, dia punya tarikan dia. Yang pertama sekali cikgu suka tengok iklan ni, tengok dia sampai mesej tu tengok dia punya apa? Dia punya mesej yang dia nak sampaikan, iaitu pembersih Polident ni dia cukup, yang pertama bersih, yang kedua dia cukup berkesan dan juga efektif. Dia habaq dia punya dia tak mencalar, bersih tanpa mencalar. Maksudnya tak perlu kita gunakan brus gigi. Nampak tak dia punya tarikan iklan? Iklan dia nak buat tu maksudnya dia menyenangkan masyarakat yang menggunakan gigi palsu. Dia menyenangkan, tidak menyusahkan. Jadi dia bagi dia punya apa? Tanpa membrus, tanpa buat apa-apa, cuma rendam saja selama 3 minit. Jadi orang senang lah nak guna. Jadi orang dia punya tarikan untuk membeli. Okey. Nampak tak dia punya iklan? Walaupun dalam masa 20 second ya, tapi dia punya iklan dia cukup menarik. Lepas tu dia menyampaikan mesej, dia punya faktor-faktor ataupun fakta-fakta tentang Polident dan cara guna semua terangkum dalam 20 saat. Okey. Ni iklan Polident. Kita tengok pula iklan satu lagi iklan. Okey. Bisa tengok tak? Ni apa? Warna hijau juga. Dia menggunakan warna hijau sebagai tarikan. Tadi ni Polident pun menggunakan color hijau sebagai warna tarikan. Ni pun dia gunakan warna hijau juga sebagai tarikan. Kita tengok. Ni dia punya iklan dia menggunakan seorang artis. Okey, siapa-siapa yang lenguh kaki tampal saja, lega. Orang yang drive tampal belakang, lenguh belakang. Ni tampal di bahu, sakit bahu. Nampak? Jadi iklan ni kamu tengoklah. Fakrul, apa dia punya tarikan iklan ni? Fakrul? Apa tarikan? Tarikan iklan. Satu warna nampak? Yang kedua Elena? Yang kedua? Oh, Elena. Di mana dah? Elena? Ya, cikgu. Dia tarikan dia apa dia? Tarikan iklan Mr. Salonpas. Tarikan dia Warna satu. dia. Warna dia. Selain daripada warna? Selain daripada warna? Warna satu. Yang kedua? Yang kedua apa? Apa dia? Yang nampak dalam gambar ni? Apa dia? Yang pertama warna dia, hijau dia ada tarikan. Tadi Polident pun dia ada warna hijau juga. Apa sebab dia pun suka pakai warna hijau? Dia ada tarikan. Okey. Kalau gunakan warna lain dia tak nampak apa? Tak nampak tarikan.
nampak juga tapi warna hijau ni ada apa? Ada apa panggil apa? Ada tarikan, magnet, aura. Lagi selain daripada tu apa dah? Selain daripada warna. Dia punya pelakon. Dia punya pelakon, artis dia. Okey, artis dia satu. Yang kedua lagi. Lagi ni. Kalau nak guna benda tu senang. Nak guna benda tu senang. Okey, lagi. Lagi tak tahu ni. Custom dia. Custom nampak pakaian dia. Nampak pakaian artis ni. Dia tu macam superhero. Dia macam satu dia macam Superman lah. Macam Superman tu dia pakai tu. Lepas tu mutu dia pun apa? Lain nampak mutu. Ada di tempat kita di Poli ada. Mutu. Ada. Tak ada. Kena minta ayah apa? Suruh beli satu ni pakai pergi sekolah. Ni. Ni mutu macam ni. Best mutu ni. Bawa cikgu pun tanya juga ni. Kalau ada jual boleh beli, bawa pergi sekolah kan. Pakai baju ni. Pakai baju macam Superman. Pergi mengajak di sekolah. Best ni. Okay. Ada. Okay, ni contoh iklan Salon Pas. Dia letakkan dia punya fungsi Salon Pas tu lah. Kegunaan Salon Pas. Okay. Dia nak habaq kata orang yang apa tampai ni memang selesa, lega dia pun sakit-sakit lega tu. Okay. Tengok. Okey. Lepas tu dia bagi tahu tentang ni. Ada satu ni. World Brand Number 1. Ni. World Brand Number 1. Bukan saja di Malaysia tapi di dunia ni. Ni dia punya satu tarikan ni. Dia punya kata apa? Hashtag ni. Hashtag dia lah. Orang panggil apa? Cok lah. Okay, ni. Ni menyebabkan orang tengok ni. Sakan ni. Dia punya, mereka akan cuba membeli dan mencuba untuk memakai. Ni. Dia punya simbol ni. Alright. Okey, kita balik semula ni contoh dua iklan ni lah. Dan okey, yang pertama sekali tengoklah. Kaedah reka bentuk pengiklanan kita ada matlamat produk. Okey, matlamat produk yang diiklankan memfokus hanya kepada matlamat produk tersebut. Sebagai contoh, iklan Polident dihasilkan dengan matlamat membantu pengguna gigi palsu mengekalkan gigi masing-masing setelah digunakan. Okey, tadi kamu tengok iklan Polident kan? Tengok iklan Polident tu. Dia tunjuk 20 second je. 20 second dia nak habaq kata ni benda ni. Pembersih gigi palsu. Ni 3 minit saja digunakan. 3 minit bersih semua tanpa calak, tanpa kita memberus dan dia juga bersih sebersih. Cara menjaga gigi palsu dengan menggunakan Polident. 3 minit saja, rendam saja boh dia punya tablet Polident tu, selesai masalah. Kebersihan gigi palsu. Ni dia punya matlamat produk. Lepas tu penyampaian fakta. Menyampaikan fakta secara tepat kepada pengguna. Teknik ini biasanya untuk produk yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Contoh iklan Smart Shop ni menyiarkan fakta dan cara penggunaan barangan. Okey, macam contoh tadi iklan tu lah, iklan Salon Pas. Kita ambil iklan Salon Pas lebih kurang 30 second. Setengah minit. 30 second, setengah minit lah. Dalam setengah minit tu dia sampaikan fakta bahawa sakit-sakit lenguh-lenguh badan tu boleh hilang dengan tampai Salon Pas. Ni penyampaian fakta, menyampaikan fakta. Lepas tu kenyataan merangsang
iklan dimulakan dengan soalan yang masa pengguna keadaan ini biasa digunakan pada iklan media cetak. Okey, tadi ni kalau kita tengok apakah tarikan rancangan ni, maksud tarikan lah. Okey, tarikan yang akan mengabak tu yang pertama sekali artis tu. Yang kedua dia punya warna. Yang ketiga dia punya kostum dia, pakaian dia. Dia pakai apa tu kostum pakaian dia, lepas tu keadaan sekitar dia dengan campur warna seperti itu sebenarnya menarik perhatian orang. Dia naik motor yang orang tak naik lagi tu, itu pun akan menarik perhatian orang. Okey, itu yang penting, menarik perhatian orang ramai ataupun masyarakat untuk nak tengok iklan. Lepas tu perbandingan keluaran. Tadi dia tak bagi tahu perbandingan keluaran. Dalam iklan, dua iklan tu bagi dia tak buat perbandingan. Kita ni kalau boleh kita ada buat perbandingan lah. Kalau benda kita tu, produk kita tu berkualiti, memang orang akan guna. Tak perlu banding-banding dengan orang lain. Okay. Okay. Ni dia buat perbandingan iklan lampin pakai buang. Okay, ada lampin yang dia jual tu, tengok dia tak mengalir, dia menyerap. Yang ni kurang menyerap. Okay, contohlah. Okay. Lepas tu reka bentuk dia punya pengiklan tu demonstrasi menunjukkan ciri-ciri tu satu produk. Tadi ni kalau kita tengok iklan Salon Pas tadi ni, dia punya demonstrasi dia macam mana? Demonstrasi dia kawan tu lengoh apa putih. Lepas tu dia tunjukkan dia punya tempat di mana berlakunya lengoh-lengoh tu, kemudian dia ambil dia punya salon pas tu, dibuka dan juga ditampal. Yang tu maksudnya demonstrasi cara menggunakan benda yang diiklan. Okey. Lepas tu gambar pegun. Tadi dalam iklan salon pas ada tak dia punya fokus kepada gambar pegun? Ada tak tadi? Fakrul, ada tak? Kalau Polydent ada? Ada tadi gambar pegun, maksudnya dia ambil gambar, tunjuk. Ada. Di iklan salon pas pun ada, iklan Polydent pun ada. Maksudnya dia tunjuk gambar pegun, satu gambar. Ada tadi? Ada. Okay. Ada. Dua-dua iklan tu ada. Jadi ni di antara ciri-ciri lah. Kita punya lagi ciri-ciri lah. Lepas tu dia tengok, dia buat kiasan. Kiasan ni mengambil contoh lain yang lebih kreatif. Tadi tak ada, dua iklan tu tak ada. Macam iklan syarikat Shell lawan dengan Petronas apa semua, dia tak ada. V-Power apa semua, iklan V-Power RON 97 dengan 95. Macam contoh ni bolehlah kita buat perbandingan syarikat minyak yang sama, RON 97 dengan RON 95. Apa beza dia? Okey, contohlah kalau minyak RON 95 ni sesuai untuk kenderaan yang ringan. Contoh motosikal dan motosikal, lagi apa? Kereta yang cc dia 1000 ke bawah lah, 1500 ke bawah. Sesuai lah untuk RON 95. Kalau RON 97 sesuai untuk kenderaan yang agak cc besar. Okey, 1.5 ke atas kita gunakan RON 97. Okey. Minyak juga lah. Okey. Okey, memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Reka bentuk pengiklanan merujuk kepada penciptaan dan penghasilan karya seni visual yang digunakan iklan untuk memasarkan produk atau perkhidmatan. Iklan yang berkesan selalu memperlihatkan ciri-ciri berikut. Okey. Yang pertama ada daya penarik. Tadi kita tengok dua iklan tu memang ada daya penarik, warna yang berkesan. Warna, mesej yang jelas. Mesej ni contoh apa? Mesej yang jelas apa tak? Itu dia punya keberkesanan produk tu. Kalau salon pas tadi ni, dia punya mesej dia nak abang kata tampai saja salon pas tu lega. Semua tunjuk tanda, tak ada tanda tangan macam tu. Okey. Kesesuaian ilustrasi bersama tema. Ilustrasi ni maksudnya dia gunakan kostum-kostum, dia punya tempat-tempat orang sakit tadi contohnya macam dia tengah duduk sapu pasal umpan.
Dia tengah duk angkat barang kat dia lengung di supermarket. Contohlah tu kesesuaian ilustrasi. Cogan kata bersama penggunaan prinsip rekaan. Cogan kata tu apa dia? Cogan kata bagi salur empas. Nama salur empas tu dengan apa? Apa dia punya cogan kata tu? Kan? Mari kita tengok balik. Cogan kata dia apa dia? Salur empas. Salur empas. Salur empas. Cogan kata. Apa? Kita tengok. Apa? Dia punya cogan kata dia apa? Jom Mr. Salur empas. Nampak tak? Tu cogan kata tu tak? Dia kata. Ada tak? Kamu boleh dapat tak dia punya kata apa? Cogan kata tak? Ada tak? Apa cogan kata dah? Dapat tak? Cogan kata dah. Apa tu kelegaan tu? Sebab diulang banyak kali kan? Pasal ada? Pasal. Pasal ada? Yang pertama, jom Mr. Salur empas tu tajuk dah tau. Satu, tanpa terkelegan. Yang pertama. Mudah untuk digunakan. Tanpa untuk kelegaan. Dua. Mudah untuk digunakan tu. Mudah untuk digunakan. Mudah untuk digunakan. Itu berapa kali dia ulang? Ada. 3 kali ya. Melegakan satu. Tanpa untuk kelegaan. Dua. Okey. Nampak dia ulang. Cogan kata dia, cikgu rasa yang paling banyak sekali tu apa? Tampal untuk kelegaan. Tampal untuk kelegaan. Nampak dia punya ciri-ciri tu. Okey, kita belajar tu kalau kita nak buat iklan, kita kena mesti ada dia punya tu dia. Cogan kata bersama pengguna prinsip rekaan. Nampak? Cogan kata diulang. Okey. Unsur-unsur seni yang sesuai. Unsur seni ni macam kita punya kreativiti ya. Okey. Pasal tak? Iklan yang berkesan. Kalau orang tanya nanti dalam soalan, bagaimanakah kita nak membuat satu iklan yang berkesan? Dia ada sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ciri-ciri kena ada. Okey. Boleh? Jadi kita tengok tadi ni iklan dalam apa yang ada dalam pasaran sekarang, dalam TV apa semua. Kita boleh tahu lah. Ada 6 semua. Boleh nampak tak? 6 ni kita gunakan untuk kita nak buat iklan. Okey. Lepas tu contoh reka bentuk kena menggunakan poster. Yang ni kalau tadi iklan dalam bentuk iklan dalam TV ya, bentuk video. Yang ni kita iklan dalam bentuk poster. Poster ni kita tampal dia mana? Poster ni biasanya kita tampal macam contoh macam Giant tu lah. Kita tampal di ruang-ruang iklan yang ada di bandar-bandar ataupun di pekan-pekan. Contoh kalau kamu pergi ke Giant tu kamu tengok dia punya poster Giant tu, tengok warna hijau. Pasal ada poster Giant warna hijau? Pasal apa dia suka warna hijau? Giant pun dia ambil warna hijau. Pasal ada? Ya. Giant dia ambil warna hijau juga. Pasal apa dia ambil warna hijau? Pasal apa tak ambil warna biru? Giant tu warna biru. Pasal apa tak ambil? Dia ambil warna hijau lah. Pasal apa? Besar kalau kamu kamu tengok, kamu lalu ke nak pergi Giant kan, kamu pasal sebelum sampai Giant dia ada macam poster besar tampal di atas tu. Besar. Nampak tak? Kamu pergi Giant kan? Nampak warna hijau, nampak? Hijau putih. Pasal apa dia guna hijau putih?
Cuba fikir, siapa dia tak ambil warna lain? Warna, katalah ambil warna purple kan? Purple, pasal apa? Purple cantik tak? Pasal apa dia tak guna Tak warna purple? nampak nanti cikgu. Ha? Tak nampak nanti. Oh, tengok dia guna warna hijau tu. Dia ada macam daya tarikan kan. Kita macam tengok Giant tu macam nak pi, betul tak? Ya. Dia ada warna tu menjadi satu tarikan. Dia tak ada buat gambar-gambar macam ni, nampak? Ni gambar banyak ni, nampak? Iklan handset apa semua kan. Yang gambar apa semua, iklan iPhone semua kan. Tapi Giant tu dia tulis Giant warna hijau, warna putih. Nampak tak? Hijau, putih. Itu Giant. Selesai. Dia punya iklan dia. Cukup simple. Tapi orang tengok dia nampak menarik. Simple tapi menarik. Kita nak kalau nanti kalau kamu masuk belajar peringkat yang lebih tinggi lagi, kamu akan belajar design ni. Macam mana nak buat dengan menggunakan komputer. Nak buat gambar-gambar ni pun semua kan. Kita kena belajar nak buat iklan. Ni pun boleh jadi satu kerjaya dalam bidang reka bentuk iklan. Kamu boleh dapat duit banyak ni. Belajar komputer. Lepas tu belajar pergi pandai buat design macam ni kan. Lukis macam ni. Ni semua guna komputer ni. Lukis macam ni. Kan ada idea apa semua, ada kreativiti. Ni iklan Sony ni. Nampak dia punya iklan. Kan? Kamu nanti boleh jadi seorang pereka bentuk iklan. Nak buat iklan apa semua, mai kat kamu boleh buat. Nak jual apa semua, kamu boleh buat. Nak iklan dalam mana? Dalam majalah ada, nak buat di poster pun ada, nak buat dalam media sosial pun ada, nak iklan dalam Facebook ke, semua kamu boleh buat. Jadi kamu boleh jadikan sebagai satu sumber pendapatan. Tapi kena ada kreativiti lah. Minat tak bidang? Fakrul? Minat tak bidang buat iklan? Tahu. Kena pandai komputer. Ni Elena minat tak buat iklan? Tak minat lah. Buat iklan kahwin tak apa. Kan iklan apa, macam-macam iklan tu. Nak buat kad kahwin ke apa semua. Semua guna reka bentuk. Ada setengah kad tu kan. Buat bagi cantik. Dia simple. Tapi orang tengok nampak cantik. Itu pun mendatangkan banyak pendapatan. Banyak duit lah. Okey. Seterusnya. Menganalisis kaedah reka bentuk periklan yang dipilih. Tengok tu. Yang pertama, pemilihan periklan secara media cetak menggunakan kaedah penyampaian fakta. Okey, kalau gunakan media cetak, dia guna fakta. Fakta dia apa? Fakta dia contoh macam Polydent tadi ni, dia ada dia punya dia ada dia punya asid dia, cecair dia yang boleh menyebabkan gigi palsu tu bersih. Dia tunjukkan dia punya molekul-molekul dia. Okey. Lepas tu warna merah memberikan penegasan maklumat yang hendak disampaikan. Tengok. Contoh kalau kamu nak iklan apa ni iklan serangga perosok, nampak? Serangga perosok. Kita nak jual racun apa semua ni kan, nampak? Dia buat tanda merah. Merah ni maksudnya nak bagi perhatian lah. Kata benda ni boleh mematikan semut, mematikan serangga, mematikan apa. Jadi kita tak boleh aneh-aneh ni acuan aneh-aneh. Jadi maksud dia ada bahaya di situ. Warna merah cross. Lepas tu tulisan berwarna putih menunjukkan keyakinan terhadap keberkesanan produk. Macam Giant tadi lah, dia guna warna putih. Keyakinan kita pergi membeli barang-barang di Giant. Nampak keyakinan itu. Warna putih tu menarik perhatian, dia boleh menyebabkan orang tengok tu dia yakin nak beli di Giant. Okey. Daya penarik yang dinamik pada produk iaitu ketahanannya sehingga 5 tahun. Okey, ada tulis. Ditulis dalam produk tu tahan berapa tahun. Macam produk roti gardenia, kita ambil mudah kita nak makan. Roti gardenia tahan berapa hari? Enak. Bisa tengok tak? Berapa hari dia tahan? Kita beli roti. Minggu lebih kan? Betul, minggu lebih. Dia ada dia punya due date tu. Dalam seminggu tu habis, dia akan jadi berkulat. Ada setengah, tapi roti gardenia tu dia nak berkulat tu dia makan masa juga. Walaupun habis dah dia punya tempoh dah, tapi masih lagi boleh makan dalam sehari dua.
Maklumat berkaitan bahan dinyatakan dengan terperinci, bahan-bahan yang digunakan sudah dinyatakan secara terperinci. Tapi untuk yang dilekatkan pada botol tu lah. Tapi kalau salur empas tadi dia akan tulis di kotak lah, kotak luar. Dia punya bahan-bahan dia semua ada. Okey, kalau bahan-bahan ini tidak disenaraikan, maksud dia tidak mendapat pengiktirafan pihak-pihak yang berwajib. Jadi kita tak perlu beli ni. Semua barangan-barangan yang jual mesti ada benda ni. Ini penting ni. Sebab di sini kita boleh tentukan bahan-bahan apa yang ada, kandungan ingredient, kandungan-kandungan apa yang ada di dalam benda yang dijual. Kena ada ni. Kalau tak ada ni memang jangan beli. Apa-apa pun lah barang yang dijual mesti ada benda ni. Ini dia punya syarat untuk jual barang, produk. Dia mesti senaraikan. Sebab itulah makanan-makanan yang ada unsur-unsur babi. Unsur babi pun kita boleh kesan lah. Dia kena tanda ni. Tahu. Okey. Lepas tu matlamat produk dinyatakan dengan jelas iaitu untuk membunuh anak-anak. Okey, kalau tadi saya lempas apa untuk kelegaan. Lenguh-lenguh. Saya lempas. Valproiden untuk membersihkan gigi palsu. Contoh dia ada nyatakan dengan jelas. Okey. Ini kita punya menganalisis kaedah rekam. Okey, kalau orang tanya kamu apa dia yang kamu setiap iklan barangan yang dikeluarkan, apakah analisis yang perlu dilakukan, Abdul? Okey, seterusnya. Okey, instrumen pemasaran. Okey, tengoklah. Kita punya iklan untuk menjual penapis air. Tengok penapis air. Okey, harga dia RM1,329. Dia buat warna. Selalu kalau kamu tengok di pasar raya, pasal apa tang harga digunakan warna kuning dengan merah? Kamu perasan tak? Kalau ada promosi ke apa kan digantung di pasar raya. Warna kuning dengan merah. Kuning dengan merah. Warna kuning dia punya kertas dia ditulis dengan warna merah ataupun ditulis dengan warna hitam. 3 warna tu digunakan. Sebab dia merupakan, kalau kamu nampak tu dia ada daya tarikan. Tengok aja air. Ni ada macam ada promosi. Nampak. Dia punya ni kesan warna kuning dengan warna merah. Okey. Saiz perkataan yang besar dan berwarna merah untuk menyerlahkan fokus utama iklan. Warna merah. Dan juga kuning. Kuning pun main peranan penting. Okay. Warna biru menggambarkan keyakinan. Ni untuk iklan ni dia gunakan iklan ni lah. Iklan untuk penapi ayak ni. Warna biru tu dia melambangkan keyakinan. Warna biru. Tapi bagi Giant tadi ni warna putih melambangkan keyakinan. Bergantung kepada syarikat tu lah. Okey, pemilihan latar belakang berwarna putih untuk menyatakan hasil produk yang bersih dan selamat. Okey. Lepas tu, penggunaan daya penarik yang dinamik melalui tawaran tempoh, jaminan dan potongan harga. Okey, 10 tahun garanti. Kalau ada setengah barang, ada setengah produk bukan setakat 10 tahun. Dia kadang-kadang dia bagi tahu sampai bertahun-tahun. Ada setengah ni 10 tahun warranty ni dia untuk certain bahagian saja. Contohnya kalau kita beli kipas angin ataupun kita ambil yang mudah, yang paling biasa kita pakai ialah mesin basuh. Mesin basuh di rumah kita tu dia punya garanti dia untuk enjin dia saja, hak lain dia tak garanti. Dia kata dia garanti selama 3 tahun. Enjin dia saja dia garanti, hak lain dia tak garanti. Begitu juga dengan peti ais. Peti ais di rumah kita tu jenis Toshiba ke, jenis Sharp ke, jenis Samsung ke, apa, jenis LG ke. Okey, kamu tengok di situ, dia akan jamin, dia ada katakan dia punya enjin dia, motor dia jamin 5 tahun katakan. Tapi hak lain-lain tu dia jamin 1 tahun. Dia ada pecah-pecah tu. Okey. Kita kena tengok baca elok-elok apa yang dia bagi warranty. Warranty ni maksud dia kalau berlaku apa-apa kerosakan dalam masa yang digarantikan. Kalau 10 tahun kita boleh buka free ya. Buka free. Okay, contohnya macam peti ais lah.
Kalau motor peti air tu rosak, kita beli pakai setahun rosak, dia jamin 5 tahun. Okey, kita boleh pergi tukar, bawa pergi ke kedai dan kita boleh tukar. Okay, ataupun law ni tak gaduh lah, telefon dia akan mai ganti. Okey. Yang tu dia punya grafik menjadi satu bentuk komunikasi yang berfungsi menyampaikan mesej. Grafik ni ialah lukisan-lukisan yang menarik perhatian, tak kira lah apa pun. Sama ada melalui warna, melalui tulisan, melalui idea-idea kreativiti masing-masing lah. Contoh dia kata perkataan ilustrasi di mana menarik mampu untuk mempengaruhi psikologi kelompok sasaran. Impak dari iklan membawa kesan psikologi seperti tarikan adalah rasa terpikat, teruji, teruja, terpujuk, ingin mencuba, rasa berpunya dan sebagainya. Kita tengok iklan Giant tu, iklan Giant warna hijau dengan putih, tengok nampak daripada jauh Giant. Kita macam ada satu tarikan untuk nak pergi ke Giant, nak pergi tengok barang-barang, nak pergi beli dan sebagainya. Sebab dalam tu kita dah tengok aja Giant, jadi dalam otak tu dah terbayang kan. Terbayang, Giant dia punya barang dia banyak. Lepas tu kita nak pergi beli apa, semua ada. Dan dia barang dia kualiti. Cara pengolahan muka, type dan bahan ilustrasi dapat digabungkan dalam media yang pelbagai. Olahan yang berkesan menjadikan iklan itu segar, subuh, hidup dan menampakkan kemudian muka type yang serasi dengan tema. Muka type bersama mesej dan muka type beringan dengan ilustrasi adalah keserasian yang harmoni dalam penampilan sebuah iklan. Kita ambil contoh macam ni lah. Contoh macam ni, nampak tak? Dia punya iklan iPhone. Dia tulis satu perkataannya iPhone tu, dia punya gambar lah, siap dengan tepi-tepi dia semua, komponen-komponen yang ada. Jadi orang tahu, nampak macam berkualiti. Begitu juga dengan iklan Sony ni, nampak tak? Dia tunjuk ayak, maksud dia daripada segi ketahanan, nak tunjuk kata Sony ni tahan masuk ayak, nampak? Dia buat ayak. Kan? Contoh lah. Okey. Contoh reka bentuk penggunaan dalam media cetak ni, contoh-contoh macam kita nak beli iklan kereta, law ni iklan kereta macam-macam, iklan kereta Proton ataupun iklan law ni iklan Prodo Activa. Tengok dia punya iklan dia, siap dengan potongan harga macam-macam, for service free lah, for siapa-siapa nak tukar kereta. Cikgu tak tukar kereta lah, cikgu dengan kereta cikgu yang ada. Pasal kereta cikgu apa? Ferrari merah lah. Ferrari merah. Ferrari merah tu memang tak boleh lawan lah. Siapa pun tak boleh lawan. Okey. Lepas tu kita ada contoh apa ni? Iklan Soabak. Nampak dia punya iklan majalah Soabak berita harian dengan Metro Law ni, Soabak kecil lah. Okey. Lepas tu kita tengok iklan Coca-Cola. Iklan Coca-Cola nampak cantik. Coca-Cola nampak dia punya bentuk dia merah belakang. Nampak merah, bukan merah macam nak kata apa. Nampak dia punya straw keluar. Nampak? Ni iklan Coca-Cola, nampak dia simple je tapi dia. Okey. Ni iklan pameran. Iklan pameran tak perlu tulis banyak-banyak. Sikit je. Itulah kita nak dapatkan idea tu, yang penting tu. Idea macam mana nak reka bentuk supaya nampak menarik. Tengok saja nampak menarik. Okey, lepas tu menghasilkan reka bentuk. Ini reka bentuk iklan ni. Iklan apa ni? Iklan perfume. Ni iklan perfume. Halal, ada simbol halal. Okey, ada offer. Beli satu, percuma satu. Ini contoh iklan perfume. Kita boleh buat, kalau kita kreatif, kita akan buat lebih menarik daripada ni. Okay. Nama produk tengok, dia punya, kita nak buat iklan ni, nama produk penting. Ilustrasi promosi offer ni. Penggunaan ikon, nampak tak ada simbol ni. Okay. Saiz tulisan kena ambil kira, gambar dan latar belakang dia, apa tu, ilustrasi sebenar berkaitan dengan perfume tu, bentuk dia macam mana ni bentuk perfume. Bentuk perfume kita gambar, kita lukis di sini ataupun kita ambil gambar di sini. Jadi kita tunjukkan daripada bahan-bahan apa yang digunakan pada perfume tu, kemudian dia punya
maklumat berkaitan dengan produk dan juga bagaimana nak berkomunikasi, dia punya nak berkomunikasi, ada tak dia punya nombor telefon. Ni ada nombor telefon untuk dihubungi, ataupun media kita gunakan lah ni, WhatsApp ke, Telegram ke, Twitter ke, Facebook ke, kita tulis di sini lah untuk pantau tu, untuk hubungi kita. Lepas tu kita bagi tahu dia punya harga-harga. Ni di antara bentuk-bentuk iklan yang menarik perhatian orang, dan semua benda-benda ni kena ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benda. Terutamanya latar belakang. Latar belakang ni mainkan peranan yang penting. Buat cantik. Okey. Itu saja untuk bab pemasaran daripada awal 2 minggu kita cikgu dah terangkan ni. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Liana? Ni ada soalan nak tanya tak? Tak ada cikgu. Lepas tu Fakrul? Tak ada. Tak ada dia. Okey, boleh faham tak apa yang cikgu terang? Faham. Okey, boleh. Okey. Apa ni? Bob. Oh, Bob. Mana ada Bob? Okey. Kalau tak ada apa-apa, nanti cikgu bagi dia punya... Ya, cikgu. Ya. Okey. Nanti cikgu bagi latihan, apa-apa latihan ni cikgu bagi dalam grup WhatsApp lah. Okey, lepas tu... Okey, cikgu. Okey, lepas tu tengok dalam YouTube kita. YouTube Cikgu Syahari Hari-Hari Main Bola. Tengok dalam channel dia. Tengok channel dia. Okey, channel dia. Kamu tengok dia punya channel dia. Biasa masuk tak? Liana, Fakrul, Bob? Biasa. Masuk. Cuba cek balik macam kelas hari ni cikgu akan upload lah dalam masa lebih kurang 1 jam tu. Sebab dia ambil masa sikit untuk nak upload tu. Lepas tu cikgu akan tulis ni tarikh kelas kita ni. No? Lepas tu cikgu akan bagi tahu dia punya dalam tu, kalau tak ada tutorial berkaitan dengan latihan-latihan cikgu bagi ni, biasanya cikgu akan buat tutorial lah. Tutorial ni ialah latihan yang cikgu bagi, cikgu akan terangkan dia punya jawapan dia ada dalam tu, kamu boleh rujuk lah. No? Lepas tu kamu lepas view kamu subscribe lah. Subscribe, lepas tu kamu tulis nama kamu di ruangan komen, ataupun kamu nak tulis apa-apa pun tak ada masalah. Tulis di ruangan komen. Boleh? No? Okey. Ini channel kita lah. Channel untuk pelajar-pelajar cikgu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Satu kelas cikgu, 1 mutiara, 2 mutiara, 3 nilam, 4 zamrud, 5 zamrud kelas cikgu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Cikgu ada apa-apa nak tanya? Tak ada lah. Kalau tak ada, cikgu last kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, salam. Jumpa lagi minggu depan. Tengok dalam grup WhatsApp latihan. Okey.